Apa yang sedang berlaku? Jawab. Suara jeritan yang bercampur dengan bunyi statik dari radio di pusat kawalan adalah komunikasi terakhir dari sebuah pulau terpencil yang dilanda taufan. Landasan terbang ditenggelami air, menyebabkan pesawat C-17 tidak dapat mendarat. Penduduk pulau kini terancam oleh tanah runtuh yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Pesawat pengangkut gergasi C-17 terus berlegar di udara, tidak berdaya di hadapan landasan yang lumpuh. Namun, di sebelahnya, seorang juru terbang wanita dari sebuah pesawat kipas lama, YS-11, menghantar mesej penuh tekad kepada panglimanya. Panglima, kami boleh lakukannya. Tolong percayakan YS-11. Beberapa bulan lalu, pesawat yang dianggap semua orang sebagai besi buruk usang kini menjadi satu-satunya harapan. Tetapi bagi Panglima, Brigadier Jenderal Aisyah Rahim, keputusan itu adalah satu pertaruhan yang amat berbahaya. Kisah ini bermula 6 bulan sebelum taufan melanda, pada April 2025, di sebuah bilik mesyuarat di Kementerian Pertahanan, Kuala Lumpur. Pada hari itu, mesyuarat pemilihan akhir bagi pelan perolehan pesawat pengangkut baharu yang akan menentukan masa depan ruang udara negara sedang diadakan. Di luar tingkap, matahari terbenam memancarkan warna jingga membara yang menjadi ciri khas senja di Asia Tenggara. Dengan cahaya itu sebagai latar belakangnya, Brigadier Jenderal Aisyah Rahim, Panglima Angkatan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, merasakan dadanya dipenuhi harapan. Dilahirkan dalam keluarga tentara, beliau telah menepis diskriminasi dan prejudis dalam sebuah organisasi yang didominasi lelaki hanya dengan kebolehannya dan mendaki pangkat sehingga ke kedudukannya sekarang. Proyek ini adalah kemuncak impiannya selama bertahun-tahun. Dengan ini, TUDM kita akan melangkah ke era baharu, katanya. Di sebelahnya, timbalannya, Kolonel Rashid, mengangguk dengan puas. Dengan adanya C-17, keupayaan pengangkutan negara kita akan melonjak 10 tahun ke hadapan. Kita tidak akan lagi terpaksa melihat nyawa yang boleh diselamatkan melayang begitu sahaja, seperti dalam bencana banjir sebelum ini. Di atas meja mesyuarat, tersusun kertas-kertas cadangan tebal dari pengeluar pesawat di seluruh dunia. Antaranya, yang paling menonjol ialah cadangan untuk C-17 Globemaster TIA yang dikeluarkan oleh syarikat aeroangkasa gergasi Amerika, McDonnell Douglas. Ia menawarkan kapasiti pengangkutan terbesar di dunia, jarak penerbangan antara benua tanpa henti, dan peralatan digital terkini, sebuah kubu terbang yang sebenar. Bagi Malaysia, sebuah negara dengan ribuan pulau dan sentiasa terdedah kepada ancaman bencana alam, tiada sayap yang lebih meyakinkan. Ketika itu, pintu bilik mesyuarat terbuka dan seorang lelaki masuk dengan senyuman penuh keyakinan. Mark Spencer, pengarah jualan Asia Pasifik untuk C-17. Berusia 50 karan dan segak dalam sut mahalnya, dia memancarkan aura elit. Panglima Aisyah, tuan-tuan sekalian, maaf membuat Anda menunggu. Izinkan saya menerangkan mengapa C-17 adalah pilihan yang sempurna untuk melindungi langit Malaysia. Pembentangan Spencer sangat mengagumkan. Skrin gergasi memaparkan image C-17 dengan mudah mengangkut kereta kebal dan bertangentan bekalan terbang kemana-mana sahaja di dunia. Kokpit kacanya yang digital sepenuhnya dipamerkan. Seolah-olah menunjukkan adegan dari film fiction science, dia menonjolkan prestasinya yang luar biasa. C-17 bukan sekadar pesawat pengangkut. Ia adalah game changer yang akan mengubah pengurusan krisis negara. Dengan pesawat ini, apa jua bencana yang melanda, mana-mana pulau terpencil yang meminta bantuan, kita boleh bertindak balas serta-merta. Kata-katanya memukau semua orang di dalam bilik. Aisyah juga yakin dengan perolehan C-17. Akhirnya, kelemahan keupayaan pengangkutan yang telah menjadi isu selama bertahun-tahun akan dapat diatasi. Baru sahaja dia berpikir begitu, satu tangan teragak-agak diangkat dari belakang bilik mesyuarat. Ia adalah seorang juru audit beruban dari Kementerian Keuangan. Tuan Spencer, terima kasih atas pembentangan yang hebat. Tetapi, ada satu masalah yang kritikal. Dengan tangan yang sedikit menggeletar, juru audit itu menghulurkan sekeping dokumen. Ia adalah surat kelulusan bajet akhir daripada kerajaan. Disebabkan oleh penyusunan semula bajet negara yang diputuskan baru-baru ini,
peruntukan pertahanan, terutamanya untuk pembelian aset, telah dikurangkan sebanyak 40% daripada pelan asal. Dengan budget ini, kita hanya mampu membeli maksimum 2 buah C-17. Apa? Suara Kolonel Rashid bergema. Bilik mesyuarat serta-merta menjadi senyap sunyi. 2 buah? Untuk melindungi beribu-ribu pulau, jumlah itu terlalu sedikit. Aisyah merasakan dunianya menjadi gelap. Adakah sayap impiannya telah patah sebelum sempat ia terbang? Keheningan yang menyeksakan itu dipecahkan sekali lagi oleh juru audit tersebut. Walau bagaimanapun, kita bukannya tiada alternatif. Ada satu pilihan untuk mendapatkan jumlah yang mencukupi dalam lingkungan budget. Dokumen yang dihulurkannya jauh lebih nipis dan kekuningan berbanding kertas cadangan lain. Di muka depannya terdapat gambar sebuah pesawat kipas lama dengan tajuk Plan Pemulihan Pesawat YS-11 buatan Jepun. Sebaik saja melihat dokumen itu, Spencer mengerutkan dahinya dengan jelas. Sambil menolak kertas itu dengan jarinya seolah-olah ia sesuatu yang kotor, dia berkata, "Yes, 11? Bukankah itu pesawat kipas dari tahun 960-an? Maaf cakap, adakah Anda coba menjual bahan pameran museum?" Tawa sinis kedengaran di dalam bilik. Spencer menyambung dengan angkuh, "Tuan-tuan, adakah Anda semua serius? Tolok analog tanpa satu pun paparan digital. Muatan kurang daripada 1/5 C-17. Jarak penerbangan pula tidak perlu disebut langsung. Menggunakan barang lusuh ini bersama pesawat canggih kami adalah satu penghinaan kepada TUDM. Dunia akan mentertawakan Anda." Dia kemudiannya berpaling kepada Aisyah dan menambah dengan nada merendah-rendahkan, "Panglima, ini akan mencalarkan reputasi cemerlang Anda. Membazirkan budget untuk besi buruk seperti ini adalah satu kebodohan." Kata-kata itu menikam kebanggaan Aisyah seperti pisau. Bukanlah dia mahu mempertimbangkan pilihan ini, namun ingatannya kembali kepada bencana banjir yang lalu, di mana bantuan tidak sampai tepat pada masanya, menyebabkan banyak nyawa terkorban. Walaupun ada 2 pesawat tercanggih, ia tidak akan dapat menangani krisis yang berlaku di beberapa lokasi serentak. Apa yang diperlukan bukan hanya prestasi ideal, tetapi jumlah pesawat yang boleh sampai ke lokasi. Aisyah mengetap bibir, menahan rasa malu, dan berkata dengan suara yang tersekat-sekat, "Keputusan telah dibuat. Kita akan memperoleh 2 buah C-17 secara rasmi. Dan kita akan memperoleh 6 buah YS-11 sebagai pesawat latihan sampingan dan untuk misi pengangkutan jarak dekat." Pada saat itu, Spencer mengangkat bahu, tidak cuba menyembunyikan senyuman menghinanya. Aisyah dapat merasakan pandangan matanya yang seolah-olah berkata, "Keputusan yang bijak, Panglima, melupuskan sampah juga ada harganya." Pada hari itu, Brigadier Jenderal Aisyah Rahim telah menjual serpihan marwahnya bersama dengan sayap impiannya. Dia masih belum tahu bahwa keputusan yang memalukan inilah yang akan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negaranya beberapa bulan kemudian. 3 bulan selepas mesyuarat yang memalukan itu, 6 buah pesawat YS-11 dari Jepun tiba di Pangkalan Udara TUDM Subang. Tiada upacara sambutan meriah seperti ketika C-17 tiba. Pesawat-pesawat itu diletakkan secara senyap di sudut pangkalan yang seolah-olah dilupakan. Catnya telah pudar akibat penggunaan bertahun-tahun, dan karat kelihatan di beberapa tempat. Pada pandangan semua orang, ia tidak lebih daripada barang usang yang ketinggalan zaman, sama seperti yang dikatakan oleh Spencer. "Ini ke yang kita kena selenggara? Jangan buat lawaklah. Nak cari alat ganti pun mungkin makan masa setahun," rungut Sarjan Azlan, seorang juru teknik muda berusia 25 tahun. Rakan-rakannya yang lain, yang terbiasa dengan manual penyelenggaraan digital dan komputer riba, hanya mampu tergama melihat pesawat lama di hadapan mereka. Selama ini, mereka hanya mengendalikan pesawat canggih yang diuruskan sepenuhnya oleh komputer. "Woi, spesifikasi rivet ini terlalu lama, alat kita tak muat. Boleh percaya ke semua manual dalam bentuk kertas? Nak cari maklumat pun tak boleh." Suara-suara tidak puas hati memenuhi hangar. Di tengah-tengah kekecohan itu, muncul seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan pakaian kerja yang komot dengan minyak. Dia adalah Tuan Takahashi Kenichi, 68 tahun, seorang jurutera veteran yang dihantar dari Jepun.
Dia pernah terlibat dalam reka bentuk YS-11, tetapi dia tidak pernah memberitahu sesiapapun tentang hal itu. Saya Takahashi. Selamat berkenalan, katanya ringkas. Tanpa menghiraukan manual digital yang tebal, Takahashi mula memeriksa pesawat dengan peralatan yang kelihatan seperti stetoskop. Dia menyentuh setiap rivet dengan jarinya dan melekapkan telinganya pada penutup enjin, seolah-olah sedang mendengar suara pesawat itu, seakan-akan ia makhluk hidup. Bagi juru teknik muda seperti Azlan yang mempercayai alat diagnosis digital terkini, perbuatan Takahashi kelihatan seperti amalan syirik yang tidak saintifik. Tuan Takahashi, cara macam tu takkan cepat siap. Dengan alat diagnosis kami ni, semua data pesawat boleh dapat dalam masa 5 menit, kata Azlan dengan nada tidak sabar. Buat pertama kalinya, Takahashi memandangnya dengan pandangan yang tenang tetapi tajam. Adakah data boleh beritahu kau rintihan jentera besi ini? Adakah komputer boleh ceritakan memori sayap ini yang telah terbang bertahun-tahun? Anak-anak muda itu tidak memahami maksud kata-katanya. Jurang generasi di antara mereka dan Takahashi kelihatan tidak dapat diatasi. Pada suatu hari, salah sebuah YS-11 mengalami masalah enjin yang tidak dapat dikenal pasti puncanya. Azlan dan pasukannya mencoba semua alat diagnosis digital, tetapi hasilnya menunjukkan tiada masalah. Namun, enjin itu jelas bergegar secara tidak stabil. Setelah kehabisan ikhtiar, mereka memanggil Takahashi sebagai harapan terakhir. Seperti biasa, Takahashi berdiri di hadapan enjin dan mendengar bunyinya dengan teliti untuk seketika. Kemudian, dia menuding ke satu titik. Di sini, ada keretakan halus kurang daripada 0,1 mm pada sambungan dalam pipe bekalan bahan api. Dengan rasa ragu-ragu, mereka membuka komponen tersebut. Di sana, memang terdapat keretakan yang hampir tidak kelihatan dengan mata kasar, tepat seperti yang dikatakan Takahashi. Satu kecacatan kritikal yang terlepas daripada imbasan alat diagnosis digital. Macam mana Tuan tahu? Tanya Azlan, terpegun. Buat pertama kalinya, Takahashi menunjukkan riak wajah yang lembut dan mula bercerita. Pesawat ini bukan digital. Ia jujur. Kalau ada bahagian yang sakit, ia akan beritahu dengan jujur. Terpulang pada kita sama ada kita mahu mendengarnya atau tidak. Kita sama seperti dokter. Bukan hanya melihat data, kita perlu berkomunikasi dengan pesakit, dengan jentera besi ini. Dia menyambung, peralatan kamu hanya boleh memberitahu sama ada sesuatu itu normal atau tidak normal. Tetapi deria kita boleh merasakan petanda perubahan dari normal kepada tidak normal. Itulah tugas seorang juru teknik yang sebenar. Sejak hari itu, suasana di hangar penyelenggaraan mula berubah. Azlan dan rakan-rakannya mengetepikan manual digital dan mula belajar dari Takahashi cara untuk berkomunikasi dengan pesawat. Mereka tidak kisah lagi tangan berlumuran minyak, menajamkan deria mereka, dan perlahan-lahan mula memahami rakan lama yang cerewet tetapi jujur ini, yang bernama YS-11. Sementara itu, para juru terbang juga bergelut dengan pesawat usang ini. Bagi mereka yang terbiasa dengan sistem autopilot C-17 yang selesa, menerbangkan YS-11 yang serba manual terasa seperti mengemudi sampan di tengah lautan bergelora. Terutamanya bagi Letnan Zulaikha, seorang juru terbang wanita muda. Pada mulanya dia berasa putus asa dengan tugasan yang dirasakannya, seperti kubur kerjaya. Benda kuno ni hanya akan jadi titik hitam dalam rekod perkhidmatan aku, keluhnya kepada seorang rakan. Namun, selepas melalui beberapa sesi latihan, dia mula menyadari sesuatu. Satu perasaan kawalan langsung yang tidak pernah dirasai dalam C-17, di mana komputer mengawal segalanya. Kehendaknya seolah-olah mengalir seperti isyarat saraf ke setiap hujung sayap, satu perasaan bersatu dengan pesawat. Ia bukan sekadar diterbangkan oleh komputer, tetapi merasai kegembiraan sebenar seorang penerbang yang terbang di angkasa dengan sayapnya sendiri. Pesawat ni, macam masih bernyawa, bisik Zulaikha sendirian di dalam kokpit kuno yang dipenuhi tolok analog, sambil mengusap tuil kawalan dengan penuh kasih. Dia juga mula mendengar suara rakan lamanya itu. Kemudian tibalah hari penentuan pada Oktober 2025. Taufan super terkuat dalam sejarah Cerapan, Taufan Hagupit, mula menunjukkan taringnya ke seluruh Malaysia. Angin kencang dan hujan lebat
menyebabkan banjir besar dan tanah runtuh di merata tempat, memutuskan hubungan beribu-ribu pulau dari dunia luar. Di Pusat Kawalan Bencana Negara di Kuala Lumpur, Panglima Aisyah Rahim membuat keputusan. Kerahkan semua C-17. Hantar sebanyak mungkin bekalan bantuan ke kawasan bencana. Kubu terbang kebanggaan TUDM C-17 akhirnya dikerahkan. Namun, pesawat canggih yang sepatutnya sempurna ini mula menunjukkan batasannya satu demi satu di hadapan kuasa alam yang maha dahsyat. Laporan pertama datang dari sebuah bandar utama di pantai timur Semenanjung. Panglima, pendaratan mustahil. Landasan ditenggelami air, melebihi had keselamatan. Kebenaran mendarat tidak diberikan. Sistem keselamatan canggih C-17 yang direka untuk mengutamakan nyawa, secara ironinya menghalang tindakan untuk menyelamatkan nyawa. Apabila juru terbang coba mendarat secara manual, sistem akan mengesannya sebagai tindakan berbahaya dan menentang input kawalan. Laporan yang lebih serius datang dari sebuah pulau terpencil di Sabah. Landasan terlalu pendek. C-17 tidak boleh masuk. Tanah runtuh besar telah berlaku di pulau itu. Jika begini, kampung di kaki bukit akan tertimbus. Kerana saiznya yang besar, C-17 memerlukan landasan yang diselenggara baik sekurang-kurangnya 1,800 meter untuk mendarat dan berlepas dengan selamat. Lapangan terbang kecil di kebanyakan pulau terpencil, yang pendek dan tidak berturap sempurna, hanyalah sebidang tanah yang mustahil untuk didarati. Pukulan terakhir datang dari awan petir yang kuat di sekeliling mata Taufan. Peralatan elektronik C-17 yang sensitif terdedah kepada gelombang elektromagnet yang kuat dan perubahan tekanan udara yang mendadak menyebabkan pelbagai ralat berlaku. Kokpit dipenuhi dengan bunyi amaran yang memekakkan dan mesej ralat yang tidak terkira banyaknya. Mustahil, sistem kawalan tidak berfungsi. Paparan utama terpadam. Gergasi kaca yang megah dengan prestasi unggul itu telah lumpuh sepenuhnya di hadapan amukan alam. Suasana putus asa menyelubungi pusat kawalan. Aisyah mengetap bibir, menyalahkan kelemahannya sendiri dalam membuat keputusan. Asalkan yang tercanggih, fikirnya dahulu. Tetapi realitinya amat kejam. Ketika itu, satu suara yang tenang dan jelas kedengaran melalui radio. Ia adalah Letnan Zulaiha yang menerbangkan YS-11, Panglima. Dengar tak, ini YS-11. Tiba di perairan luar pulau. Kami boleh mendarat di landasan itu. Jangan mengarut, jerit Kolonel Rashid. Dalam ribut sekencang ini, dengan pesawat kipas, lebih-lebih lagi pesawat kuno dengan hanya tolok analog, mendarat di landasan pendek itu adalah tindakan bunuh diri. Tetapi Zulaikha menyambung dengan tenang, "Tuan, pesawat ini stabil walaupun dalam ribut. Aliran udara dari kipas membantu mengekalkan daya angkat pada kelajuan rendah. Tolok analog tidak terjejas oleh ralat elektronik. Dan yang paling penting, YS-11 ini direka di Jepun untuk mendarat di landasan paling pendek sekalipun. Ia mempunyai prestasi stall, berlepas, dan mendarat jarak pendek yang luar biasa. Kami, para juru terbang, dan pasukan penyelenggaraan Tuan Takahashi, lebih daripada sesiapapun, percaya pada keupayaan pesawat ini." Kata-kata itu mengingatkan Aisyah kepada apa yang pernah dikatakan oleh Takahashi. Pesawat ini berkomunikasi. Di sebalik kata-kata Zulaikha, Aisyah seolah-olah dapat mendengar suara pesawat usang itu dan suara orang-orang yang menyokongnya. Dengan suara yang gemetar tetapi penuh dengan keazaman yang teguh, dia memberi arahan, kebenaran diberikan. "Semua YS-11, mulakan operasi menyelamat nyawa sekarang. Tetapi, jangan sekali-kali ambil risiko yang tidak perlu. Nyawa kamu, semua adalah keutamaan." Dari saat itu, keajaiban bermula. Keenam-enam pesawat YS-11 itu terbang mereda badai yang digeruni oleh C-17. Dengan menggunakan keupayaan mendarat jarak pendek mereka yang luar biasa, mereka mendarat satu demi satu di landasan pendek yang ditenggelami air yang telah ditinggalkan oleh C-17 dan juga di kawasan lapang yang tidak berturap dengan kemahiran pemanduan yang seperti dewa. Dari dalam pesawat, anggota penyelamat berlari keluar membawa makanan dan ubat-ubatan ke kampung-kampung terpencil. Kemudian, mereka membawa mangsa yang cedera, orang tua, dan kanak-kanak sebelum terbang semula ke dalam ribut. Di sebalik tabir,
Takahashi dan pasukan juru teknik TUDM bekerja tanpa henti menyelenggara pesawat. Mereka tidak lagi memerlukan kata-kata. Sebaik sahaja Azlan mendengar bunyi yang aneh dari pesawat, Takahashi serta-merta akan mengenal pasti punca dan memberi arahan pembaikan. Kerja berpasukan yang sempurna, merentasi sempadan negara dan generasi, menjadi tulang belakang keajaiban ini. 72 jam selepas operasi bermula, taufan berlalu, dan langit biru yang seolah-olah mustahil kembali ke ruang udara Malaysia. Berkat usaha gigih YS-11, lebih 500 penduduk kampung yang hampir ditimbus tanah runtuh telah diselamatkan. Antaranya termasuk bayi yang baru lahir dan warga emas yang cedera parah. Di pangkalan udara TUDM Subang, tempat mangsa yang diselamatkan mendarat, seorang nenek tua turun dari YS-11 dan berjalan terhuyung-hayang ke arah Letnan Zulaikha. Nenek itu menggenggam erat tangan Zulaikha yang berlumpur dan berkata sambil menangis, "Terima kasih, nak. Syukur pada Tuhan. Kalau bukan sebab kamu semua, kami semua dah tertimbus dalam tanah." Kata-kata itu dan kehangatan tangan nenek itu mencairkan hati Zulaikha, yang akhirnya terlepas dari tekanan hebat selama 3 hari. Air mata berlinangan di matanya. Pemandangan itu, yang disiarkan melalui monitor di pusat kawalan, menusuk kalbu Aisyah Rahim. Apa yang sebenarnya ingin dilindunginya bukanlah maruah negara atau imej tentera, tetapi nyawa setiap rakyat yang berjuang untuk hidup ini. Dia merasakan rasa malu yang dirasainya dalam mesyuarat beberapa bulan lalu kini berubah menjadi kebanggaan. Beberapa hari kemudian, seorang tetamu yang tidak dijangka melawat pusat kawalan. Ia adalah Mark Spencer, pengarah jualan C-17. Dengan riak wajah yang lesu jauh berbeza dari keangkuhannya sebelum ini, dia menunduk hormat di hadapan Aisyah. "Panglima Aisyah, saya minta maaf. Pesawat kami langsung tidak berguna pada saat genting." Dia menyambung dengan nada menyindir diri sendiri. "Kami berbangga kerana menjual spesifikasi terbaik. Enjin terbaik, radar terbaik, komputer terbaik. Tetapi apa yang Anda semua perlukan sebenarnya bukanlah spesifikasi. Ia adalah kebolehpercayaan mutlak untuk melaksanakan misi dalam apa jua keadaan sekalipun. Kami gagal menyediakannya." Dia menghulurkan sebuah tablet, menunjukkan rakaman kejayaan YS-11. Melihat pemandangan ini menyedarkan saya. Mungkin kami telah melupakan jiwa sesebuah pesawat. Bagi Aisyah, kata-kata itu kedengaran seperti pengakuan kemenangan yang paling manis. Sebulan kemudian, satu upacara sederhana diadakan di pangkalan udara Subang. Watak utamanya ialah pesawat-pesawat YS-11 yang masih kotor dengan lumpur dan tanah selepas operasi. Di hadapan pesawat itu, Aisyah berucap dengan tenang kepada para juru terbang, juru teknik, dan juru tera Jepun Takahashi. 6 bulan yang lalu, saya menganggap pesawat ini sebagai simbol penghinaan. Saya pikir, ia akan memalukan kita di mata dunia. Tetapi saya silap. Rasa malu yang sebenar adalah apabila kita terlalu mementingkan ego dan reputasi, sehingga kita lupa akan hakikat sebenar sesuatu perkara. Dia menyentuh badan pesawat YS-11 yang usang itu dengan lembut, yang terkini, tidak semestinya yang terbaik. Nilai sebenar sesuatu aset itu bukan terletak pada angka dalam katalog atau rupa luaran yang baru. Ia terletak pada jiwa yang telah terbina melalui pelbagai cabaran dan pada semangat manusia yang tidak pernah putus asa untuk mempercayai dan menguasainya. Hari ini, kita belajar semua itu dari sayap-sayap usang ini. Mendengar kata-kata Aisyah, semua kaki tangan, tanpa mengira kewarganegaraan, generasi, atau pangkat, saling mengucapkan tahniah dan berjabat tangan dengan erat. Di tengah-tengah mereka, jurutera Jepun yang dahulunya pendiam, Takahashi, menepuk bahu juru teknik muda TUDM, Azlan, sambil tersenyum malu. Azlan berkata kepada Takahashi dalam bahasa Melayu yang fasih, "Terima kasih, Tuan Takahashi. Tuan ajar kami tentang hati sebuah pesawat." Satu legenda baharu telah terpahat di langit perwira Malaysia.